Apa kabar semua? Alhamdulillah. Syukur kerana pada malam ini kita dapat berhimpun di sini, dan seperti yang kita sedia maklum, penduduk-penduduk di Kampung Berembang Indah, Pangsepuri Berembang Indah bukanlah asing bagi saya. Perjalanan kita cukup jauh daripada sebuah kampung peneroka bandar, Kampung Berembang Indah. Ketika itu pihak berkuasa cuba mengusir penduduk-penduduk di sini. Saya alhamdulillah dengan komitmen saya dari dulu hingga sekarang, saya akan tetap mempertahankan hak penduduk-penduduk asal di Kampung Berembang Indah ini. Dan berkat daripada perpaduan kita, kesatuan kita, kesabaran kita, alhamdulillah perjalanan yang begitu jauh, hari ini kita sudah dapat berada di Pangsepuri Berembang Indah. Bertahun-tahun saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri, saya turun sendiri bagaimana keluarga-keluarga di sini bertahan bertahun-tahun duduk di bawah kemah, duduk di bawah talian api, kabel pencawang. Betul. Kita kena guna bahasa baku. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, begitu sabar kerana yang kita perjuangkan itu adalah hak kita. Kita tidak merampas hak orang lain. Kita bukan nak ambil hak orang lain. Kita telah meneroka kampung ini sekian lama. Takkanlah tak boleh bagi sebidang tanah ataupun seunit rumah untuk anak-anak dan keluarga dan masa depan kita. Sekali lagi, saya bersyukur kerana saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam perjalanan ini. Dan hari ini kita bertemu sekali lagi dalam suasana yang lebih baik dan lebih selesa. Belum selesai masalah. Banyak perkara yang harus kita selesaikan. Sebab itu dalam beberapa hari yang akan datang, kita nak memilih seorang pemimpin. Biarlah kita pilih seorang pemimpin yang kita kenal. Janganlah kita pilih pemimpin orang yang datang daripada luar, yang tidak ada hubungan dengan kita selama hari ini. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah menyaksikan bagaimana kita bekerja dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan kita meletakkan kepentingan rakyat itu mengatasi kepentingan diri dan kelompok. Dan kalau itulah kita pertahan dan teruskan, insya-Allah ada lagi masalah dan cabaran yang sedang kita hadapi. Saya yakin sekiranya kita dapat mengangkat Perikatan Nasional Rakyat Ulu Kelang, Rakyat Selangor akan dapat banyak manfaat daripada kerajaan yang prihatin rakyat ini, insya-Allah. Maka pada 12 hari bulan Ogos ini, buatlah pilihan yang tepat. Tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kuasa yang begitu besar untuk menentukan masa depan Ulu Kelang dan negeri Selangor. Kuasa ini ada dalam tangan kita, bukan ditentukan oleh orang lain. Dan dalam undang-undang negara kita, kuasa ini digunakan sekali dalam 5 tahun. Kita tak boleh guna kuasa ini hari-hari ataupun tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun. Hanya setahun sekali dalam 5 tahun. Maka gunalah kuasa yang ada di tangan kita ini untuk menentukan masa depan diri kita, keluarga kita,
anak-anak dan generasi yang akan datang. Mengapa pilihan ini penting? Kerana kita melihat hari ini suasana amat sukar. Ekonomi kita, kos sara hidup kita, inflasi, harga barang amat menekan rakyat. Dan penduduk-penduduk di Pangsapuri Berembang Indah ni bukanlah orang yang berpendapatan tinggi. Sebahagian besar berpendapatan rendah. Dan akibat daripada pandemik COVID-19, begitu ramai di kalangan kita semakin sukar kehidupan mereka. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang tidak dapat meneruskan pekerjaan, ada yang berniaga sebelum ini di tepi jalan, namun hari ini keadaan tidak mengizinkan. Bagaimana mereka ingin meneruskan masa depan mereka ketika kegawatan seperti ini? Malangnya, mereka yang sudah pun diberikan peluang untuk memerintah negara ini belum lagi dilihat dapat menyelesaikan masalah rakyat. Hari ini kita kedengaran mereka mengatakan berilah peluang lama sedikit. Baru 8 bulan, berilah 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di negara-negara maju, sama ada presiden, sama ada Perdana Menteri, sama ada ketua negara, mereka hanya diberikan tempoh 100 hari. The first 100 days. Kita selalu dengar, apakah yang bakal dan akan diberikan oleh pemimpin yang baru diangkat dalam tempoh 100 hari. Kejayaan kita diukur dalam 100 hari, tidak semestinya dalam bentuk pelaksanaan sepenuhnya. Tetapi sekurang-kurangnya, rakyat ingin tahu apakah hala tuju, apakah dasar, apakah visi kerajaan untuk tempoh yang akan datang. Tapi hari ini sudah 8 bulan. Apa yang dijanjikan sebelum ini belum dilaksanakan. Saya setiap hari minta rakyat Ulu Kelang, kita orang yang bijak, orang yang matang. Bila kita nak pilih ketua yang jujur. Pilih ketua yang tidak berbohong. Pilih ketua yang ikhlas dalam perjuangannya. Kalau nak buat sungguh-sungguh. Ini sebelum pilihan raya, turun ke bawah, berjanji dengan rakyat, kalau saya jadi Perdana Menteri, hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Pernah dengar tak? Saya ulang. Biarlah dia ulang, saya tak mau ulang. Ini masalahnya, bukan saya tidak berjanji begitu. Ketika itu dia cuba mendapat sokongan daripada rakyat, dia tabur pelbagai janji. Tak boleh begitu. Kita nak janji sesuatu yang boleh dilaksanakan. Janganlah semata-mata kerana kedudukan, kerana undi, kerana gairah nak jadi Perdana Menteri, kamu sanggup berbohong kepada rakyat. Rakyat menderita sampai hari ini, harga minyak belum turun. Satu lagi yang dijanjikan di seluruh pelosok negara, dia ajak kita turun ke jalan raya, termasuk penduduk di Pangsapuri Berembang Indah. Kita pun berdemonstrasi nak lawan kleptokrat, nak lawan perasuah. Dia buat lagu khas, hoi hoi ya hoi. Saya tak pandai menyanyi. Okey tu. Bukan saya tak menyanyi, dia yang menyanyi. Kumpulan dia yang menyanyi, partinya yang menyanyi, supaya rakyat terpukau dengan beliau, sama-sama menolak kleptokrat. Akhirnya bila rakyat sudah tolak kleptokrat, tolak perasuah, hari ini dia berkawan pula dengan perasuah.
Bukan saja berkawan, angkat menjadi timbalan Perdana Menteri. Orang ini bukan kita fitnah, sedang berada dalam mahkamah. 47 pertuduhan. Pagi tadi pun dipanggil oleh mahkamah, hadir untuk meneruskan perbicaraan, tapi dia tak hadir. Kononnya nak pergi mesyuarat kabinet. Malu kita seluruh dunia. Tuan-tuan, jangan pandang enteng, jangan pandang mudah, kerana masyarakat antarabangsa, pelabur-pelabur asing yang ingin melabur dalam Malaysia sedang melihat apakah Malaysia sedang dipimpin oleh seorang ketua yang bersih, yang jujur, yang tidak berbohong dan tidak rasuah. Tetapi bila mereka melihat ada 47 kes rasuah, hari ini pelabur sudah lari daripada Malaysia. Bila pelabur-pelabur keluar daripada negara kita, yang rugi adalah kita, anak kita. Berapa ribu anak kita hilang pekerjaan kerana syarikat-syarikat gergasi ini tutup dan pergi ke tempat lain. Kita tidak dapat pekerjaan, kalau dapat pun jadi buruh kasar. Saya tidak mahu anak kampung Berembang Indah atau Pangsapuri Berembang Indah ini menjadi buruh kasar. Sebab anak-anak di sini ada bakat, ada kemahiran, ada keupayaan. Masalahnya kerajaan tak beri peluang kepada saudara-saudara semua. Sebab itu, izinkan Perikatan Nasional membentuk kerajaan negeri. Kami berjanji dan berikrar akan membawa masuk pelabur-pelabur asing, syarikat-syarikat gergasi daripada seluruh negara masuk dalam Malaysia, cipta 100,000 pekerjaan untuk anak-anak kita, termasuk di Pangsapuri Berembang Indah ini, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini kalau kita lihat di Selangor, terlalu banyak tenaga pekerja asing. Betul? Masuk surau ni kita dah tengok dah. Saya tidak mahu menghina mereka, tidak mahu meremehkan mereka. Mereka telah membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tetapi mengapa mereka? Mengapa tidak kita? Orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Nepal, orang Sri Lanka. Tak apa, kita buka. Tetapi bukalah peluang pada anak-anak kita. Ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Cina. Mereka pun mahu pekerjaan yang baik. Tetapi bila pelabur-pelabur sudah lari, bagaimana mungkin kita tidak dapat mendapat pekerjaan yang baik? Sebab itu, saudara-saudari, apa yang berlaku di Putrajaya itu telah memberi kesan. Ekonomi kita parah. Ringgit kita semakin lemah. Bila ringgit lemah, kita tidak lagi kompetitif. Kita tak boleh bersaing dengan jiran kita. Tuan-tuan di Pangsapuri ini kena tahu, Malaysia ni import bahan makanan setiap tahun hampir 70 bilion ringgit. Kita bawang pun kita import. Kita tak tanam di Malaysia ni. Bawang merah kita import daripada India. Halia kita import. Sayur kita import. Buah-buahan, ayam, daging lembu, daging kerbau kita import. 70 bilion sebelum ini. Tetapi sekarang bila ringgit sudah meredup, kita kena bayar dengan dolar Amerika, maka kos untuk mengimport barang ini semakin mahal. Tak payah jadi pakar ekonomi, tak payah jadi raja formula seperti Rafizi, tak payah. Mudah saja. Bila ringgit lemah, dolar Amerika kuat, sudah tentu kita punya kos untuk bawa bahan makanan ini bertambah mahal. Pengimport yang bawa bahan makanan masuk ke Malaysia, takkanlah dia nak absorb ataupun tanggung keseluruhan kos tersebut. Maka dia akan pindah kos ini kepada consumers, pengguna. Dia bawa masuk, dia kena bayar mahal. Kalau dulu dia bayar RM1, sekarang dia kena bayar RM2. RM1 tambahan itu dia akan pindah kepada pengguna.
Maka kita pergi pasar, sayur mahal, ikan mahal, buah-buahan mahal, semuanya mahal. Tanya menteri, mana ada harga barang naik? Ini masalah sekarang. Langsung disconnect, terputus daripada realiti di bawah. Rakyat sengsara, rakyat susah, di atas menafikan. Ada denial syndrome, menafikan segala-galanya. Maka 12 Ogos ini kita ada peluang buat keputusan. Sebab kita ada rekod yang cemerlang. Kita 2 tahun yang lalu menghadapi COVID-19. COVID-19 makcik bukan masalah Malaysia. COVID ini menyerang seluruh dunia. COVID ini tak kenal Amerika atau Malaysia. Dia tak kenal negara maju, negara tak maju, negara besar, negara kecil. Dia serang semua. Dan kita tidak ada peluang untuk membandingkan macam mana nak selesaikan masalah COVID. Nak banding negara jiran, mereka pun teruk. Nak bandingkan dengan United Kingdom, mereka lagi parah. Jutaan rakyat mati. Tetapi ketika itu, Tan Sri Muhyiddin angkat sumpah sebagai Perdana Menteri 1 Mac. 18 Mac kita terpaksa tutup sempadan untuk mengelak penularan COVID. 18 hari bulan dia telah mengemukakan pelbagai bentuk dasar untuk menyelamatkan rakyat termasuk di Pangsapuri Berembang Indah. Maknanya dalam 18 hari dia tumpu, dia fokus, dia telah berjaya menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Dan dia telah berjaya mempercepatkan proses pemulihan ekonomi Malaysia. Dan sebab itulah Badan Antarabangsa telah pun mengisytiharkan Malaysia negara yang terbaik dalam pengurusan COVID-19 pada ketika itu. Kalau negara dan dunia sedang menghadapi krisis yang begitu besar, yang belum pernah berlaku, Perikatan Nasional berjaya menyelesaikan masalah rakyat. Betul ada di kalangan kita yang meninggal dunia. Kita simpati dan kita mendoakan semoga roh-roh mereka itu ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebahagian besar daripada kita, ada 32 juta, semua sudah dapat vaksin, termasuk di Pangsapuri ini. Bukan 1, 2, 3 vaksin. Bukan murah. Nak bawa bekalan vaksin ke Malaysia ini 6 bilion ringgit. Bukan 6 juta, bukan 600 juta. Hampir 6 bilion ringgit. Tetapi Tan Sri Muhyiddin kata, tak mengapa. Kita uruskan. Yang penting rakyat selamat. Yang penting rakyat mesti mempunyai kekuatan dalaman diri sebelum diserang oleh COVID-19. Maknanya dia letak keutamaan kesihatan rakyat. Kemudian kita percepatkan proses pemulihan ekonomi. Kita suntik 520 bilion ringgit dalam ekonomi supaya anak bujang selamat, yang bekerja selamat, syarikat selamat. Alhamdulillah. Sekarang ni nak minta keluarkan KWSP pun susah. Bukan duit dia, duit kita. Betul lah matlamat KWSP ini untuk menjaga masa depan. Itu dalam keadaan biasa. Tetapi dalam keadaan yang luar biasa, benarkanlah dikeluarkan untuk kumpulan sasar sebelum mereka menghadapi pelbagai masalah. Rumah kena tarik, kereta kena tarik, pelbagai. Bantulah mereka. Apa kata Menteri Kewangan? Guna pergi bank minta pinjaman. Kita sedang susah, nak suruh kita pinjam lagi. Inilah masalah. Maka kita boleh selesaikan kalau Perikatan Nasional berjaya ketika PKP hari itu. Saya percaya kita boleh berjaya. Dan saya juga pernah berkhidmat di Negeri Selangor. Masa kita bergelut di sini dulu, banyak masalah kita selesaikan ketika saya menjadi Menteri Besar. Selain daripada itu, kita telah membantu rakyat dengan keadaan yang cukup besar. Antaranya
bekalan air percuma. Semua dapat atau tidak? Aci buka itu pipe, air keluar, Aci mandi, Aci tak payah bayar. Itu tahun saya bayar 184 juta. Setiap rumah dapat 20 meter padu, betul? Tapi untuk saya menjaga 6 juta rakyat Selangor, saya kena keluarkan 184 juta. Tak mengapa. Buat apa saya simpan duit banyak-banyak? Bukan duit saya. Duit yang dibawa, dikutip daripada rakyat itu mestilah diberi balik kepada rakyat. Ini berbeza dengan Amiruddin pada hari ini. Dia bangga setiap malam. Reserve aku besar. Reserve aku besar. Iyalah, kalau reserve kamu besar, rakyat tak dapat manfaat. Buat apa? Zaman saya reserve pembesar, tapi saya bagi kepada rakyat. Bagi air percuma. Kemudian saya juga bagi skim mesra usia emas. Kalau ada keluarga kita meninggal, berapa kita dapat dulu? 2,500. Ada je keluarga kita meninggal, India, Cina, Melayu, saya bagi 2,500. Sebagai tanda kasih, simpati, dan mereka dapatlah uruskan jenazah dalam keadaan yang lebih baik dan sempurna. Itu tujuan kita. Hari ini sudah tidak ada. Tapi bangga reserve besar. Iyalah, besar kamu tak belanja untuk rakyat. Berbeza dengan saya, besar reserve saya, rakyat juga dapat manfaat. Maka semalam saya bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya kata, Tan Sri, kita kena buat tawaran kepada rakyat Selangor. Yakinkan mereka bahawa kita boleh urus ekonomi jauh lebih baik daripada mereka di Putrajaya. Saya bentangkan cadangan-cadangan. Tan Sri Muhyiddin setuju, Perikatan Nasional setuju. Lusa hari Jumaat 8 malam kita akan buat pengumuman tentang tawaran ataupun dulu disebut manifesto kepada rakyat. Yang pertama, kita akan teruskan kembali pemberian air percuma kepada rakyat negeri Selangor. Ada lagi panjang. Kemudian skim mesra usia emas, kita sudah setuju semalam. Teruskan bagaimana yang telah kita laksanakan sebelum ini. Saya juga dulu perkenalkan skim KIS. Ingat atau tidak? Kasih Ibu Smart Selangor, di mana saya mengiktiraf peranan wanita. Saya tak payah jadi wanita untuk bantu wanita. Saya lelaki, saya anak jantan, tapi saya tetap membantu wanita dan angkat martabat wanita di negeri Selangor ini, insya-Allah. Dua. Saya bagi KIS. Setiap wanita dan ibu yang menguruskan keluarga mereka, 1 bulan kita bagi RM200. Nanti jangan, belum cantik lagi. Sabar. Setahun RM2,400. Ibu kaum wanita boleh pergi supermarket. Betul? Boleh pergi kedai-kedai runcit. Boleh beli barang, bawang, beras, gula, tepung, termasuk pakaian anak sekolah. Tak perlu bayar. Saya tolong bayar pada ketika itu. Yang saya tak benarkan ketika itu, tak boleh beli rokok untuk suami. No. Setuju atau tidak? Apa nak buat? Saya kena ikut suara majoriti. Wanita kata jangan beli rokok. Bagus. Boleh. Itu dulu. Semalam kita tengok yang ada hari ini tak buat pun. Maka semalam Tan Sri Muhyiddin setuju.
Hari Jumaat dia akan umum. Kita bukan bagi 100. Kita bukan bagi 200. Itu dulu. Sekarang ringgit sudah lemah. Kita bukan bagi 300. Insya Allah. Oh. Dia dah up dah. Tunggu hari Jumaat. Tapi pasti lebih daripada 300 ringgit untuk wanita-wanita di Indonesia. Sebulan. Bukan setahun, sebulan. Nak atau tidak? Maka kalau hari ini saya menang, saya ulang, hari ini kita menang, insya Allah esok wanita mendapat skim KIS lebih 300 ringgit sebulan. Kalau saya janji, saya buat. Saya janji, saya laksanakan. Kerana wanita harus diberdayakan, martabatkan peranan wanita dalam pembangunan ekonomi negeri Selangor ini. Ada lagi. Cukai pintu. Ini betul. Saya dulu dah hapuskan cukai pintu dah. Saya bukan datang malam ni nak janji. Tak apa, saya takkan janji punya. Sebab saya jenis action oriented. Saya buat kerja. Dan saya telah hapuskan cukai-cukai pintu. Rumah kos rendah tak payah bayar cukai pintu. Rumah kampung tak payah bayar cukai pintu. Rumah kampung-kampung tradisi tak payah. Kampung bagan tak payah. Sebab mereka susah. Kerajaan negeri ada banyak wang. Yang nak susahkan rakyat, kenapa? Maka kalau saya menang hari ini, insya Allah, saya ulang. Semalam Tan Sri Muhyiddin setuju hapuskan cukai pintu rumah kos rendah, rumah kampung di seluruh negeri Selangor. Kemudian fee lesen perniagaan. Petak-petak peniaga, pasar malam, pasar tani, pasar minggu, kita kena bayar pada PBT. Kalau di sini kepada bayar MPAJ. Nak bayar buat apa? PBT, MPAJ banyak duit. Rakyat susah. Apatah lagi setelah COVID ini. Nak berniaga tepi jalan, silap sikit, pum, kena saman. Kena rampas. Kena bayar fee lesen perniagaan. Kena bayar petak. Sewa petak. Betul? Insya Allah. Diizinkan Allah Perikatan Nasional menang, kita akan mengumumkan bahawa fee lesen perniagaan, sewa petak peniaga-peniaga, pasar malam, pasar tani, pasar minggu, dan juga apa lagi tadi? Sewaan tapak dihapuskan di seluruh negeri Selangor ini. Alhamdulillah. Minggu depan dah 59 tahun. Model lagi. Tapi nampak macam 29. Setuju tak? Naik lagi. Model lagi. Masih bertenaga. Minggu depan saya dah dapat satu lagi cucu yang kelima. Bulan depan satu lagi cucu yang keenam. Tapi atuk masih muda. Atuk masih berbisa. Masih. Sebab itu saya bersemangat malam ini. Diizinkan kita menang, Bangsa Puri Berembang Indah tetap menjadi anak angkat saya untuk diberikan perhatian.
Dah lama dah kita dalam keluarga ini. Tengok Abang Alizan, rambut pun dah putih. Tapi kita kuat hubungan kita. Kerana kita ikhlas. Kita nak jaga rakyat. Saya juga bincang semalam dengan Tan Sri Muhyiddin bagaimana modal-modal perniagaan. Bagaimana wanita-wanita Selangor yang bekerja. Wanita di negeri Selangor ni ramai yang bekerja, tuan-tuan. Sebab mereka ada kelayakan, mereka ada kemahiran, mereka ada potensi yang cukup besar. Tetapi malangnya, ramai juga wanita terpaksa berhenti kerja. Bukan kerana mereka berkahwin, tetapi bila dapat cahaya mata, dapat anak yang pertama, kedua dan seterusnya, mereka terpaksa berhenti kerja. Kalau nak hantar pusat penjagaan kanak-kanak, mahal. Terlalu mahal. Ada yang 600, 700 ringgit, tak mampu. Maka saya kata, Tan Sri, kita kena jaga wanita-wanita di negeri Selangor. Mereka nak menyumbang kepada pembangunan negeri. Kalau mereka berhenti, maka terhentilah potensi mereka. Sedangkan mereka ada kelayakan. Maka kita telah bersetuju, kita akan bina 100 child care center, pusat penjagaan kanak-kanak. Di mana boleh beranak lagi? Boleh. Apa saya cakap dah lupa lah. 100 pusat penjagaan kanak-kanak dengan kemudahan yang canggih dan moden, dan juga tenaga pengajar yang profesional di setiap pusat penjagaan kanak-kanak ini. Sebab sekarang ini kalau mereka hantar ke swasta pun banyak kes-kes kemalangan. Ada anak-anak yang tercekik susu dan sebagainya, dan dilaporkan ramai kes meninggal dunia. Baru-baru ni pun saya baca dalam laporan akhbar ada kes seperti ini. Itu yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan kita tidak tahu. Maka saya akan uruskan dengan KUIS dan juga UNICEL, dua universiti di Selangor, supaya mereka adakan satu kursus khas untuk mendidik tenaga pengajar profesional, dan kita bina pusat penjagaan kanak-kanak dan pendidikan awal, early education, supaya anak-anak kita dari bayi sampailah umur 7 tahun akan mendapat pendidikan percuma di semua 100 child care center di seluruh negeri Selangor. Jadi saya nak beritahu kepada wanita-wanita di negeri Selangor, jangan berhenti kerja. Teruskan. Dapat 1, 2, 3, 4, 5 anak, kerajaan negeri akan menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Kemudian bagi wanita-wanita profesional, ada yang jadi arkitek, ada yang jadi peguam. Wanita sekarang hebat. Ada peguam, ada arkitek, ada bidang-bidang profesional tertentu. Mereka nak buka pejabat dan perniagaan baru, tak mampu. Kerajaan negeri, Perikatan Nasional akan sediakan startup capital ataupun modal bagi mereka membuka perniagaan baru untuk memajukan karier masing-masing di negeri Selangor. Banyak lagi tuan-tuan. Saya tak boleh umum semua. Kalau tidak, kita tak dengar apa hari Jumaat. Tapi pokoknya, inilah kerajaan yang prihatin rakyat. Inilah kerajaan yang kalau saya dulu saya kata peduli rakyat. Hari ini kita kata prihatin rakyat. Kerajaan yang prihatin rakyat, insya-Allah Allah akan turunkan rahmatnya di bumi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, boleh tak tolong saya pada 12 hari bulan ini? Saya nak minta tolong sungguh-sungguh. 12 hari bulan ini hari yang penting. Sebab kali ini bukan hanya pilihan raya biasa.
tahun ini pilihan raya juga sebagai referendum ataupun pungutan suara rakyat nak beri signal kepada Putrajaya. Walaupun ini hanya pilihan raya negeri, tetapi oleh kerana negeri Selangor ini penyumbang terbesar ekonomi Malaysia, kita nak ajar mereka di Putrajaya, jangan banyak sandiwara, jangan banyak bermain wayang, turun bantu rakyat di bawah, selamatkan ekonomi rakyat, angkat martabat rakyat, bela nasib rakyat. Sebab itu suara 12 hari bulan ini penting, supaya mereka jangan remehkan hak dan kedudukan kita di negara ini. Saya harap orang Melayu khususnya, sebab di Ulu Kelang pengundi Melayu 87%, orang India ada 4%, orang Cina ada 8%. Semua penting. Saya mahu orang India, orang Cina, orang Melayu keluar beramai-ramai awal pagi. Boleh atau tidak? Boleh. Jangan tunggu petang, sebab dijangka petang ribut taufan puting beliung. Maka keluar pagi, bawa kad pengenalan. Malam tidur dengan kad pengenalan. Buat rantai. Ikat masuk dalam poket tidur. Sebab kalau ada orang datang ketuk pintu minta kad pengenalan, jangan bagi. Itu hantu raya datang. Pegang kad pengenalan awal pagi. Bagi yang beragama Islam, selesai solat subuh, kita mohon pertolongan Allah, permudahkan urusan kita, bergerak ke pusat pembuangan undi, dapat kertas undi, tengok nombor yang atas sekali. Saya dapat nombor 1 dalam kertas undi. Jadi tak payah tengok bawah, buang masa, atas saja. Sebab kalau kita main bola pun, kita nak nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Jadi ambil kertas undi, nombor 1 dia akan tulis 1 Azmin Ali, Perikatan Nasional Pangkah. Masuk dalam peti undi, balik boleh rehat. Kalau nak tengok nombor 2 siapa, nombor 3 siapa, lambat, masa terbuang. Tengok 1, ambil ketahui 1 tu pasti betul. Pangkah, balik rehat. Dan pada sebelah malam SPR insya-Allah akan umumkan negeri Selangor jatuh ke tangan Perikatan Nasional insya-Allah. Insya-Allah, saya yakin. Nampaknya dalam fasa kedua ini mood semakin kuat. Bukan saja orang Melayu, saya lihat orang Cina, orang India sudah berani berada dalam majlis-majlis Perikatan Nasional kerana mereka juga sudah muak dengan sandiwara di peringkat Putrajaya. Jadi kita di Pangsapuri Berembang Indah, jaga perpaduan kita, jaga ukhuwah kita, kerana kita sudah lama bersama. Perjalanan kita bukan 1-2 tahun, puluhan tahun kita tetap bersama. Jangan benarkan orang luar cuba memecahkan perpaduan di kampung kita, di Pangsapuri kita. Pangsapuri ini adalah Pangsapuri kita. Ayo kita maju sebagai keluarga besar Berembang Indah ini. Boleh? Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon izin untuk bergerak. Saya ada 2 lagi. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan memberikan peluang kepada saya. Kali ini di Ulu Kelang, pada 12 hari bulan, kita memohon pertolongan Allah. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, keafiatan, kita diberikan kekuatan untuk terus istiqamah di dalam perjuangan ini. Kita berdoa agar Allah memberikan segala kebaikan dan kejayaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah.